Okey, baiklah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kami daripada Kumpulan 11 akan membentangkan projek kami iaitu pam racun bermotor. Okey, projek ini disediakan oleh Fitri bin Salih, Muhammad Akmal Zahran bin Muhammad Rizal, Muhammad Ilmam Aiman bin Sumail, Muhammad Fazil bin Khalil dan saya, Nur Husna binti Mazif Faizal, Nur Atikah binti Muhammad Liza serta Tunggal Dewi anak perempuan Naden. Okey, baiklah. Di dalam kami punya pembentangan terdapat 5 aspek yang akan ditekankan, iaitu yang pertama latar belakang produk, kedua spesifikasi produk, ketiga pengoperasian, keempat ciri-ciri produk dan yang terakhir sekali iaitu kebolehpasaran. Baiklah, yang pertama sekali latar belakang produk. Di sini saya akan menerangkan pengenalan mengenai projek kami lah. Okey, projek kami iaitu pam racun merupakan satu produk biasalah yang selalunya memang kebanyakan digunakan dalam sektor pertanian untuk meracun rumput liar. Okey, walau bagaimanapun pam racun yang digunakan oleh petani ni perlu dipam secara manual. Jadi terdapat banyaklah kelemahan dan kekurangan pada pam racun yang digunakan secara manual. Oleh itu, kami memilih untuk mencipta pam racun bermotor bagi menggantikan pam racun manual untuk menyelesaikan kelemahan dan kekurangan tersebut. Okey, pada dasarnya produk yang kami ciptakan ni adalah satu produk pam racun bermotor yang dilengkapkan dengan motor elektrik yang berfungsi untuk mengepam larutan racun iaitu air racun daripada tangki keluar kepada nozzle bagi menggantikan kaedah pam yang selalunya digunakan untuk mengepam menggunakan tangan. Okey, skop produk kami ada dua iaitu yang pertama petani dan kedua kegunaan sendiri. Jadi jika keutamaan kami adalah petani lah sekiranya petani-petani memilih untuk menggunakan produk ini dan produk ini juga boleh digunakan untuk kegunaan sendiri. Okey, bagi petani di dalam bidang pertanian ni rumput ataupun lalang selalu dikaitkan sebagai tumbuhan perosak di mana ia akan bersaing dengan tanaman yang kita usahakan ataupun diusahakan oleh petani dan petani akan kerap berusaha untuk menghapuskan tumbuhan perosak tersebut dengan menggunakan kaedah meracun. Okey, bagi kegunaan sendiri pula, okey, seperti persekitaran rumah kita lah, rumput atau lalang ni kerap kali kita lihat tumbuh secara meliar tak kira tempat dan akan menyebabkan banyak implikasi negatif terhadap penduduk sekitar. Oleh itu, produk ini juga boleh digunakan oleh orang awam untuk menghapuskan rumput liar di sekitar. Untuk gambaran keseluruhan produk iaitu pada pandangan hadapan kita dapat lihat di sebelah kiri saya iaitu kita mula daripada penutup tangki pertama. Kita ada ruang tangki, kita ada motor elektrik dan port pengecas untuk mengecas bateri. Kemudian pada sebelah kiri kanan saya pula kita ada bahagian atas ada bar pemegang. Kita ada penutup tangki 2, kita ada ruang tangki 2, kita ada hos dan juga penunjuk kadar bateri. Okey, untuk gambaran bagi bahagian pandangan belakang pula, kita dapat lihat pada bahagian belakang tu kita nampak ada 2 penutup tangki. Kita ada nampak pelapik belakang, kita ada tali galas ruang tangki. Lepas tu kemudian kita ada ruang untuk button switch on dan off. Untuk gambaran keseluruhan produk pada pandangan atas, kita dapat lihat pada pandangan atas kita ada nampak 2 kompartmen ruang tangki di mana tangki yang di sebelah kanan kiri saya adalah untuk ruang untuk menyimpan spare part nozzle ke ataupun simpanan barang-barang kecil. Untuk kompartmen yang di sebelahnya adalah ruang tangki untuk letak larutan cair racun. Dan kita juga ada bar pemegang. Okey, kedua-dua kompartmen tu ada penutup dia yang bersaiz masing-masing. Okey, untuk bahagian keluaran di mana kita ada nozzle sambungan, nozzle semburan, kemudian kita ada penyambung nozzle, pipe keluli. Untuk bahagian pemegang kita ada pengawal halu laju semburan dan juga pelaras tekanan semburan. Pergi ke spesifikasi produk. Seperti yang kita dapat lihat, ini adalah lukisan teknikal 3D di mana ketinggian pam racun ini adalah 44 cm, kelebaran dia 40 cm dan seterusnya 20 cm untuk ruangan bekas tangki. Dan seterusnya pula kita pergi kepada lukisan teknikal pandangan secara temperature
iaitu pandangan atas, pandangan daripada hadapan dan juga pandangan daripada sisi. Ini adalah nilai-nilai ukuran dia. Seterusnya kita akan pergi kepada lukisan teknikal di mana penutup tangki. Ini adalah saiz untuk setiap penutup tangki tersebut. Yang panjang dia 13 cm dan juga yang sebelah ni 10 cm. Okey, seterusnya kita pergi kepada komponen, lukisan teknikal komponen hose. Ya. Ini adalah gambaran lakaran teknikal. Panjang nozzle ni 74 cm dan seterusnya yang lain adalah daripada pandangan-pandangan yang berbeza lah untuk nozzle hose. Seterusnya. Okey. Ini adalah lukisan teknikal bagi pandangan terlerai pula. Kita ada pandangan penutup botol sahaja. Kemudian kita ada pandangan body untuk pam racun dan juga pandangan untuk nozzle hose. Okey, seterusnya kita pergi ke bahan reka bentuk. Okey, bahan reka bentuk kita gunakan untuk pam racun ni kita ada daripada penutup dia kita menggunakan polimer dan juga tangki dia juga kita menggunakan polimer. Tali pengalas dia kita menggunakan daripada bahan fabrik. Hose daripada getah dan juga pengalas alas belakang dia pun kita guna daripada polimer. Seterusnya. Okay, baik, bagi hose pula, hose tadi macam saya dah cakap, hose dia ni kita gunakan getah dan dia punya nozzle dia ni kita gunakan daripada polimer, pemegang pun polimer dan juga yang di tengah ni kita menggunakan kululi tahan karat. Baiklah, daripada segi spesifikasi keseluruhan produk kami, seperti yang dapat dilihat di sebelah kiri ini terdapat item-item yang terdapatlah pada produk kami. Di mana yang pertama iaitu saiz produk. Okey, seperti yang terangkan, saiz produk kami berukuran 40 cm, darat 20 cm, darat 44 cm. Bagi kapasiti tangki pula adalah sebanyak 16 liter. Okey, berat bersih bagi produk kami adalah 5.3 kg dan jenis pam yang digunakan adalah pam elektrik. Daripada segi operasi pula, bateri yang digunakan adalah 12 volt dan 8 ampere hour. Bagi tekanan maksimum pula sebanyak 0.62 MPa. Okey, masa yang telah dijalankan untuk operasi setelah dikira adalah sebanyak 4 jam dan masa untuk mengecas semula produk ini adalah 1 jam. Okay, nozzle yang digunakan adalah nozzle jenis luas dan motor pula voltage yang digunakan untuk motor adalah 12 VDC, max ampere 2.0 ampere, flow rate pula 3.6 liter dalam masa 1 minit. Okey, bagi jangka hayat ataupun waranti untuk produk kami adalah selama 6 bulan. Waranti itu adalah untuk daripada segi luaran produk sahaja. Okay, seterusnya. Baiklah, terima kasih Husna. Untuk bahagian pengoperasian, kita akan lihat bagaimana produk-produk ini berfungsi. Jadi pertama sekali saya akan terangkan tentang bagaimana apakah fungsi-fungsi bagi setiap komponen di dalam produk kita ini. Jadi bagi komponen yang pertama adalah motor pam elektrik, di mana fungsinya adalah untuk mengempal larutan racun dari tangki keluar ke nozzle. Dan sebab itulah produk ini kita guna pam elektrik sebab nak menggantikan pam racun yang dipangkas secara manual lah guna tangan. Dan seterusnya adalah bateri. Baterinya adalah sebagai sumber bekalan kuasa untuk motor pam elektrik. Kemudian ruang tangki satu adalah untuk menyimpan peralatan kerja ataupun barang-barang pribadi, tapi lebih utamakan peralatan kerja lah seperti nozzle dan hose. Ruang tangki kedua adalah untuk menyimpan cecair ataupun larutan racun. Inilah ruang tangki yang utama kita akan gunakan. Dan juga penapis digunakan untuk menapis cecair ataupun larutan racun daripada berdasing semasa kita tuang cecair racun tu ke dalam tangki. Dan switch on off pula untuk menghidupkan dan mematikan motor pam elektrik. Tali galas pula adalah untuk pengguna menggalas dari belakang. Jadi ini akan memudahkan pengguna untuk membawa tangki ni ke mana-mana sajalah semasa bekerja. Dan hose sebagai saluran cecair racun yang keluar ke nozzle. Dan pengawal semuran pula kita gunakan untuk mengawal kadar semuran yang diperlukan. Biasanya ada pada batang pipe kewili itulah
yang di mana kita akan acukan sasaran dan tekan. Dan nozzle pula adalah pada bahagian ujung sekali, di mana ia adalah bahagian untuk mengeluarkan semburan mengikut corak semburan yang ditetapkan. Okey, slide seterusnya adalah ini adalah prinsip pengoperasian kita. Jadi bagaimana kita nak mengoperasikan kita punya produk ini? Sebelum pastinya kita perlu cas dulu baterinya, tapi sebelum mengecas, kita kena pastikan tombol speed control dilaraskan pada kedudukan off untuk menjaga keselamatan kita lah. Dan pusingkan tombol sehingga terdengar bunyi klik ke arah kiri. Kemudian kita kena pastikan bateri pump racun telah dicas terlebih dahulu selama 4 hingga 5 jam. Ini selepas kita dah offkan lah motor tu. Kita cas selama 4-5 jam dengan menggunakan alat pengecas hingga meter lampu berwarna hijau. Kemudian nombor 3 adalah step yang ketiga, kita perlu pasangkan dan ketatkan semua bahagian seperti rod, nozzle, penapis atas dan penapis dalam tor racun. Supaya ini juga adalah salah satu ciri-ciri keselamatan dan ciri-ciri produktiviti penggunaan kita lah. Dan step yang keempat adalah kita perlu isikan cecair larutan racun yang telah dibancur ke dalam tong melalui penapis bahagian atas tong racun sebab kita nak asingkan daripada berdasing. Kemudian tutup bahagian atas penutup tu. Dan step yang kelima adalah tekan butang on off sehingga terdengar bunyi motor pump tu bergerak. Kemudian kita halakan nozzle ke arah sasaran tanaman yang kita hendak semburkan. Dan kita boleh tekan saja nozzle tersebut. Dan step yang keenam, kita juga boleh laraskan tombol speed control di mana kita pusing ke arah ke kanan sehingga beroleh tekanan yang diinginkan. Jadi kita nak tekanannya semburan tu pergi lebih jauh ataupun lebih dekat. Dan step yang terakhir iaitu nombor 7, selepas selesai menyembur racun, kita perlu tekan switch off untuk mematikan operasi motor. Button on off ni penting, kita jangan lupa untuk offkan selepas kita membuat kerja. Okay. Dan slide seterusnya. Ini adalah sedikit sebanyak tentang bagaimana cara kita nak membuka dan memasang part-part komponen-komponen yang kita boleh leraikan. Jadi pertama sekali ada nozzle. Cara kita nak bukakan adalah kita pusingkan penyambung mengikut lawan arah jam untuk melonggarkannya. Kemudian kita tarik nozzle tersebut dengan perlahan untuk menanggalkannya. Kemudian bagaimana kita nak pasang balik, kita sambungkan saja nozzle pada penyambung yang terdapat di hujung pipe. Kemudian kita pusingkan semula penyambung mengikut arah jam pula untuk mengetatkan sambungannya. Dan seterusnya adalah untuk pengawal semburan. Pengawal semburan pun kita boleh leraikan di mana kita pertama sekali kita pusingkan penyambung yang terdapat pada hujung hos dan hujung pipe besi mengikut lawan arah jam untuk melonggarkannya. Kemudian kita asingkan batang pipe dan hos daripadanya. Dan bagaimana kita nak memasang semula? Kita sambungkan semula batang pipe besi itu dengan batang hos pada pengawal semburan. Kemudian kita pusingkan penyambung mengikut arah jam untuk mengetatkannya semula. Dan yang terakhir, bagaimana kita nak leraikan getah hos. Mula kita longgarkan skru pada pengapit hos menggunakan pemutar skru. Kemudian kita tarik saja hos secara perlahan untuk menanggalkannya. Jadi bagaimana kita nak memasang semula? Kita sambungkan saja hos tu pada tangki, kemudian kita ketatkan semula skru yang ada pada pengapit hos tu dengan menggunakan pemutar skru. Baiklah, slide seterusnya. Bagaimana pula cara kita nak menyimpan produk ini? Jadi seperti yang anda lihat, kita sudah ada 4 bahagian komponen yang kita telah leraikan. Jadi setiap bahagian komponen ni kita boleh simpankan ke dalam ruang tangki simpanan seperti yang di bawah ni, iaitu nozzle, pengawal semburan, batang pipe dan getah hos. Dan sebelum kita simpan, kita perlu pastikan ruangan tangki larutan racun tu dikosongkan terlebih dahulu sebelum ditempatkan yang telah disarankan. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, terdapat info penting di sini di mana produk ini perlu disimpan di tempat yang kering dan jauh daripada sinaran matahari kerana ia memiliki mesin motor elektrik yang sangat agak fragile apabila didedahkan dengan matahari dan sangat fragile apabila dia terkena dengan cecair. Okey, slide seterusnya.
Seterusnya adalah mengenai ciri-ciri produk. Ciri-ciri keselamatan untuk produk ini adalah mempunyai penunjuk kadar bateri, iaitu dapat memantau kadar pengecasan bateri agar bateri tersebut tidak terlebih cas sehingga menyebabkan bahaya. Kemudian penutup port pengecasan di mana ia dapat melindungi pengguna daripada terdedah dengan port pengecas tersebut kerana ia boleh membahayakan pengguna dengan renjatan elektrik. Kemudian switch on dan off. Switch ni adalah bertujuan untuk membenarkan pengguna untuk mengawal pam racun sama ada untuk dihidupkan atau tidak agar ia tidak beroperasi secara tidak sedar. Yang ini adalah ciri-ciri ergonomik fizikal di mana tali penggalas ialah dapat memudahkan pengguna untuk membawa pam racun tersebut ke mana sahaja dengan cara menggalas di belakang. Dan span di bahagian penggalas diperbuat daripada span bagi meminimumkan beban statik dan titik tekanan pengguna di samping mengurangkan kesakitan ketika menggalas. Kemudian bentuk pula sedikit melengkung dan mempunyai pelapik belakang bagi memudahkan pengguna bekerja dalam postur badan yang normal ketika menggalas. Seterusnya, motor berkuasa tinggi pula dalam menghasilkan semburan yang bertekanan tinggi dapat meningkatkan prestasi kerja dan produktiviti pengguna di samping dapat mengurangkan pergerakan pengguna. Dan tangki dua bahagian pula adalah tangki pam racun dibahagikan kepada dua bahagian di mana ruangan pertama digunakan untuk mengisi cecair larutan racun sementara ruangan kedua digunakan untuk menyimpan peralatan kerja untuk memastikan peralatan tersebut mudah dicapai. Bagi kognitif pula, reka bentuknya yang sederhana besar dengan kawalan pengoperasian yang mudah dapat meningkatkan persepsi terhadap penggunaannya dan tidak kompleks dan memerlukan kemahiran yang tinggi. Dan dikuasai oleh bateri, tidak perlu untuk mengepam secara manual menggunakan tangan kerana kerja-kerja mengepam tersebut telah diambil alih oleh motor pam elektrik yang dikuasai oleh bateri. Ia juga dapat meringankan beban pengguna di samping meningkatkan kualiti kerja dan produktiviti. Dan penunjuk kadar bateri pula digunakan untuk memudahkan pengguna memantau jumlah kuasa bateri yang telah digunakan sebelum pengecasan semula. Bagi ciri-ciri prestasi pula, kita mempunyai motor di mana arus maksimum adalah 2 ampere, voltan 12 voltage, kadar aliran adalah 3.6 liter per minit, tekanan maksimum adalah 0.62 ampere. Dan bagi bateri, voltan dia 12 volt bagi 8 jam, arus maksimum adalah 2.4 ampere. Bagi pengecas, output dia 12 voltage, 1.1 ampere dan input dia adalah 220 voltage dan 50 atau 60 Hz. Nozzle boleh dilaras untuk mengubah corak semburan. Nilai estetik pula ia adalah berkaitan dengan ciri-ciri atau konsep kecantikan sesuatu reka bentuk produk itu di mana ianya digunakan dalam penghasilan reka bentuk produk dan merujuk kepada reka bentuk yang menepati citarasa pasaran semasa serta menarik perhatian dan mempengaruhi pengguna melalui pelbagai pilihan warna dan bentuk. Oleh itu, reka bentuk bagi produk ini yang nampak ringkas serta warna yang sesuai iaitu warna putih dan hanya menggunakan gabungan dua warna sahaja. Okey, seterusnya ialah kebolehpasaran. Next slide. Okey, terdapat 4 kaedah mempromosikan produk, iaitu yang pertama memperkenalkan produk dengan harga promosi. Selain daripada memperkenalkan produk baru seperti biasa, kita boleh menyediakan tawaran pengenalan yang istimewa kepada pelanggan. Antara cadangannya seperti pakej pengurangan harga dengan pembelian 2 unit ke atas ataupun menyediakan hadiah percuma untuk waktu pembelian yang terhad. Yang kedua pula ialah menganjurkan acara. Acara yang dianjurkan adalah acara yang berkaitan dengan pelancaran produk baru dan demonstrasi produk. Bagi kes ini, kita boleh berganding bahu dengan syarikat pertanian sedia ada untuk menganjurkan acara pertanian sambil mempromosikan produk pam racun bermotor ini yang juga merupakan salah satu daripada produk pertanian. Slide seterusnya.
Yang ketiga ialah mendapatkan ejen pengedar yang sah. Pengedar adalah pihak besar yang membeli produk dari syarikat dan kemudian menambahkan keuntungan mereka kepada harga yang dipetik oleh syarikat sebelum menjual produk tersebut kepada peruncit ataupun kepada pemasar-pemasar yang lain. Jadi dengan begitu mudah untuk mendapatkan ejen pengedar di mana mereka akan mempromosikan produk ini di pelbagai platform pasaran. Dengan kaedah ini juga kita dapat meluaskan lagi rangkaian pasaran. Dan yang terakhir pula yaitu keempat ialah kongsikan maklum balas pengalaman pelanggan. Salah satu cara paling efektif untuk mempromosikan produk baru adalah dengan membenarkan pelanggan sedia ada untuk membantu dalam mempromosikan produk kita dengan cara meminta pelanggan kita menulis maklum balas tentang pengalaman mereka menggunakan produk kita sama ada secara atas talian ataupun secara atas kertas. Kita pula akan berkongsikan maklum balas tersebut kepada pelanggan-pelanggan baru yang berpotensi. Slide seterusnya. Okey, di sini juga terdapat 4 kelebihan sampingan kepada pengguna, iaitu yang pertama, pelbagai jenis nozzle dan alat pilihan tambahan tersedia untuk keperluan penggunaan yang berlainan. Yang kedua pula ialah membenarkan penggunaan yang lama mengikut kadar bateri. Yang ketiga, mudah digunakan dan tidak memenatkan oleh kerana dengan bantuan motor pam elektrik. Dan yang terakhir sekali iaitu tangki bahan kimia yang tahan rencatan kimia direka untuk ketahanan dan kestabilan produk. Okey, baiklah itu sahaja daripada kumpulan kami iaitu kumpulan 11. Sekian dan terima kasih.